Orang makan pun macam-macam jenis. Tapi hari ni yang kita sedihnya, kadang-kadang orang yang nak makan tak boleh makan, orang yang boleh makan tak boleh pula nak makan. Sedih. Sebab apa? Sebab masalah kesihatan. Duit banyak tapi nak makan tak boleh. Bila nak makan saja manisan kata-kata tak boleh, kecil manis. Nak makan yang masing-masing tak boleh, darah tinggi. Duit banyak, beratus ribu, beratus juta dalam akaun. Nak makan apa lagi? Nak makan ketang udang tak boleh tahu. Lagi apa lagi nak makan? Kalau dia kata makan dia dah boleh roti. Kalau makan burger, burger kau nak mampus dengan burger. Mana ni tuan-tuan, ada ketika ni tuan-tuan yang kita kata dunia ni bukanlah tempat yang sebenarnya sebab banyak tekanan-tekanan yang terpaksa kita hadapi. Kalau kita rasa kita nak jadikan dunia ni syurga, mustahil dunia ni boleh mampu jadi syurga kepada manusia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sebab itu dunia ni seumpama penjara kepada orang-orang yang beriman. Waktu sembahyang kena sembahyang, ada halal haram yang terpaksa diikut. Tak akan mampu manusia menjadikan dunia ini syurga, kerana kita sentiasa terikat. Waktu kerja kita bukan bos, lain dengan company sendiri, kena ikut arahan syarikat. Jadi tak mana yang dikatakan syurga tadi untuk dunia kita tadi? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sebab tu hari ini kita kena pilih, sama ada kita nak pilih jalan untuk kebaikan menuju ke syurga ataupun menuju ke neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari ini kalau kita tengok tuan-tuan, manusia orang Islam hari ini, terutama orang Melayu, dia suka nilai kematian orang itu dengan dia tengok zahir dia. Tengok je, oh ni mati baik. Tengok je ni tak baik. Memang betul aja Nabi sebut dalam hadis tanda-tanda orang mati antaranya kalau yang mati baik itu berpeluh dahi dia. Kalau yang tanda mati tak baik itu tuan-tuan, terbeliak di mata dia tuan-tuan waktu mati. Itu memang ada sebut, Nabi sebut dalam hadis dia. Tapi kadang manusia ni sibuk nak jadi Tuhan. Mati dekat muka, oh baik. Mati malam Jumaat, oh baik. Mati di mana lagi? Mati kat masjid, baik. Cuba tuan-tuan fikir, orang yang, kalau tuan-tuan tengok, saya bagi satu situasi lah, tuan-tuan jumpa seorang yang mati di malam Jumaat, di dalam bulan Ramadan, di dalam masjid, dengan seorang yang mati di gelap malam. Tuan-tuan rasa mana yang mati baik? Rasa-rasa lah, tuan-tuan ni agak malu pula, takut pula nak kena kan. Agak-agak siapa yang mati baik tuan-tuan rasa lah? Kalau manusia ni, terutama orang Melayu kan ni, mati dalam iman. Oh dia mati, bagus betul lah dia mati dalam masjid, mati malam Jumaat pula tu, bulan Ramadan lagi tuan-tuan. Tiba-tiba dia mati tepi tabung masjid. Rupa-rupanya dia mati sebab kena hempak dengan tabung masjid. Sebab nak bawa lari tabung masjid berat, hempak dia mati dia tuan-tuan. Baiklah mati dia tuan-tuan. Jadi tak baik. Sebab tempat mati, kat mana mati bukan penentu baiknya mati seorang. Begitu juga kalau orang yang mati kat gelap malam. Orang yang mati kat gelap malam, mati pula di celahan perempuan tuan-tuan, belum tentu lagi mati dia jahat. Mana tahu tuan-tuan dia ikut kawan dia pergi gelap malam nak berdakwah, sampai sana ada kitab Allah, semangat lebih sangat kena hempuk pula dengan botol arak, jatuh pula syahid. Elok-elok dia syahid jatuh pula kat celah perempuan tu. Mari pula dia bertakwa tengok, oh ini mati teruk ni, pula lah mati kat malam, Allah pula mati dia, elok pula landing di tempat tu. Kalau orang tengok kan, oh ini mati teruk tu. Ini manusia suka hukum. Sebab itu tuan-tuan, hari ini cara hidup menentukan cara mati. Bukan yang kita nak persoalkan hari ini kat mana dia mati, bagaimana dia mati tuan-tuan. Sebab kalau dia amalan dia daripada hidup dia baik, insya-Allah mati dia pasti baik. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat tersebut dia beruhukum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati tadi saya sebut, Allah untuk nilai siapa yang paling baik amalan dia. Siapa yang paling baik amalan dia. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita duduk dekat dunia ni adalah satu ujian. Allah nak tengok siapa di antara hamba-hamba dia Allah nak masukkan ke dalam syurga. Syurga pula tuan-tuan, ada berbagai jenis syurga. Ada banyak pintu-pintu syurga tuan-tuan yang Allah peruntukkan untuk hamba-hamba dia yang soleh. Jadi Allah jadikan dunia ini, dunia adalah tempat medan untuk Allah nilai. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita tuai dan hasilnya untuk kita tuai di akhirat. Dunia ni kita tanam untuk kita tuai di akhirat tuan-tuan.
Jadi Allah sediakan syurga pada kita hari ini. Nak tengok siapa di antara hamba aku boleh tahan 14 minit tadi untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Saya bagi contoh lah tuan-tuan, hari ini kita ada masing-masing ada anak tuan-tuan. Ada anak-anak kita ramai-ramai, pasti ada anak yang kita sayang. Betul tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan hari ini adil, semua sama je sayang. Tuan-tuan di mana? Ke ada anak yang tuan sayang, ada yang tuan sayang? Dua-dua dia. Orang poligami pun Allah sebut dalam Al-Quran, wa anta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu kalau yang poligami ni Allah sebut dalam Al-Quran, kamu takkan mampu berlaku adil walaupun kamu nak adil. Adil masuk apa di situ tuan-tuan? Dari segi kasih sayang, perasaan cinta. Kita tak boleh nak bagi sama kata isteri saya nombor 1, nombor 2, nombor 3 bagi sama, tak boleh. Wa anta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Allah dah beritahu dah. Kamu kalau nak berlaku adil pada perempuan dari segi material boleh. Nak bagi rumah sama jenis rumah, bagi kereta BM sama BM, bagi motor besar sama motor besar, bagi apa lagi? Apa yang besar-besar semua boleh bagi sama. Tetapi tuan-tuan, kasih sayang Allah sebut dah, kamu tak akan mampu untuk bagi adil sama sayang-sayang isteri nombor 1 dengan isteri baru. Siapa yang sini isteri baru dia dengan isteri lama sama dia sayang? Angkat tangan. Takkan nak beritahu Ustaz, malu orang tengok. Tak payah datang yang panggil melangkat tangan kan. Maknanya dah tentulah isteri baru lebih disayangi daripada isteri lama. Kalau tidak takkan kahwin isteri baru. Itu secara logiknya lah tuan-tuan. Secara logik. Begitu juga dengan anak. Mesti ada anak yang kita sayang. Jadi sayang sebab apa? Saya bagi contoh lah tuan-tuan, ada 3 orang. Contoh tuan-tuan ada 3 orang anak. Yang pertama, anak pertama tuan-tuan, hari petang ni tuan-tuan balik kerja, tuan-tuan pergi Kak Long. Apa ni, tolong buatkan air, abah haus dah. Anak yang pertama pergi ke tidak? Dia pergi. Dia pergi ke dapur dengan mulut dia, Allah ni halus aja makanya. Sampai dalam bilik, nak air. Anak yang tolong. Besok tuan-tuan balik lagi kerja, tuan-tuan panggil pula Kak Ngah, hari ni abah dah ke lah, ambil air kosong ke dapur. Kak Ngah tadi dengan muka yang berseri-seri tuan-tuan, dengan penuh berseri-seri lah, dia pergi dapur, ambil air, letak abah silakan minum. Bila abang nak minum aja tuan-tuan, bila nak tegur aja, anak tadi kata apa kejap? 50 sen. Anak yang kedua ni tak ada kerja lain. Upah. Buat kerja semua buat. Tapi mesti nak upah. Anak nombor 2. Anak yang nombor 3 tuan-tuan, anak yang bongsu, besok kita balik lagi tuan-tuan, minta. Apa ni, adik ambil air apa raga lah. Adik pun pergi ke dapur, dia sediakan air. Dia letak tepi, tiba-tiba dia ambil potong buah lagi tuan-tuan, dia hidang dengan kita. Tuan-tuan, kalau 3 orang ni tuan-tuan anak, siapa yang agak-agak tuan-tuan boleh sayang? Agak-agak haram. Ke tuan-tuan kata sama sayang dah anak. Tuan-tuan jangan bohong lah tuan dalam masjid ni. Maknanya dah tentu dah orang yang paling baik dengan kita, yang paling kita sayang. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Dia letakkan kita dekat dunia ni, Allah nak tengok man ahsana amalan, siapa yang paling baik amalannya. Ini yang kita paling baik amalan, yang tak beramal sudah tolak tepi siapa? Yang tak beramal ni sudah tolak tepi, sebab yang datang hari ni semua yang beramal. Jadi yang nak masuk ke neraka tu dah put outside dah. Apa isap dah, tak bintang. Kita bintang ni yang datang hari ni. Yang datang hari ni semalam hari ni nak ceritanya, Allah juga akan nilai antara kita yang ramai hari ni siapa yang paling baik amalannya yang Allah nak masuk ke syurga. Begitu juga ada seorang hamba ni bila kita tanya dia puasa. Man, puasa tak man? Puasa kalau puasa tu wajib kan? Dia puasa semayang. Dah kena semayang kan Islam kan semayang kan? Dia semayang tapi dalam keadaan tak ada keikhlasan. Dia tunaikan semayang. Ini kita orang datang semayang ni, yang tak datang sudah beritahu tak payah cerita dah. Orang yang datang semayang, orang yang puasa, ada yang melakukan ibadat kerana dia tahu benda tu kewajipan dan terpaksa buat. Dia buat semayang kerana untuk menunaikan tanggungjawab kewajipan untuk semayang, tapi daripada hati ikhlas tak ada. Puasa, hari ni puasa, ramai orang hebat puasa tuan-tuan. Mungkin semayang tu kalau tak ikhlas memang tak semayang lah, jarang lah orang tak ikhlas semayang. Tapi ada juga yang iman masih ada lagi senipis kulit bawang tuan-tuan, dia masih lagi semayang walaupun tak ada keikhlasan. Puasa ramai tuan-tuan, orang yang langsung tak semayang tapi puasa ramai. Itu untuk orang golongan yang pertama yang datang beribadat kepada Allah tapi tak ada rasa untuk ikhlasan. Hamba Allah yang kedua tuan-tuan, dia datang semayang tuan-tuan, datang beribadat, tetapi tuan-tuan dia datang dia mikir pahala berapa dia dapat.
Sembahyang, sembahyang hari ni 27 kira yang sunat. Pergi Masjidil Haram sembahyang dapat 100,000 pahala. Dia kira siap-siap. Itu balik daripada Masjidil Haram, haram tak pergi masjid dah. Sebab dia dah kira dah, ini untuk setahun pergi Masjidil Haram, tahun depan pergi lagi. Nak cover pahala ni, sebab dia kira je. Ataupun yang ketiga ni tuan-tuan, macam tuan-tuan lah, yang ketiga ni saya rasa macam tuan-tuan lah. Datang ke masjid awal tuan-tuan. Sebab apa? Semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak berkira pun dengan Tuhan. Ada masa sembahyang sunat, ada masa mengaji. Tak ada nak kira-kira. Ini yang wajib. Yang wajib sudah lah, yang sunat. Jadi antara tiga orang hamba ni tuan-tuan, siapa yang Allah nak masukkan syurga bersama dengan para Nabi tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan lah. Agak-agak lah. Daripada tiga hamba yang ada ni, yang beribadat bukan yang tak ibadat tu lah. Tapi yang beribadat tiga golongan ni, siapa yang Tuhan nak letak bersama dengan Nabi? Tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan datang hari ini dengan penuh